Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali, hari ini kita ingin membuat satu sidang media yang akan menyentuh tentang isu bazar Ramadan. Saya sendiri selaku pengurusi Pertubuhan Pengurusan Pasar Malam Kuala Lumpur, Datuk Haji Gulam bin Gulam Mustaqim, Gulam Muzaffar bin Haji Gulam Mustaqim, sama-sama dengan rakan-rakan yang menguruskan Bazar Ramadan. Kita ada 5 jawatankuasa ataupun NGO induk yang menguruskan Bazar Ramadan sebanyak 65 lokasi yang hampir 4,500 tapak keseluruhannya di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di kiri saya, Datuk Seri Rosli bin Sulaiman, Pengerusi Persatuan Bumi Putra Wilayah Persekutuan. Di kanan saya, Abang Iklan Samijo, iaitu Pengerusi Persatuan Peniaga dan juga peniaga kedai di Wilayah Persekutuan. Di kanan saya itu Timbalan Pengerusi Persatuan Peniaga Kecil, Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Abang Mat Selamat, dan rakan-rakan lain daripada Persatuan Prihatin, daripada Brickfield. Dan di hadapan saya ini ada lebih kurang 20 ke 30 yang hadir mewakili persatuan-persatuan yang menguruskan bazar-bazar Ramadan di seluruh wilayah Persekutuan sahabat tahun sebelum ini. Tetapi saya ingin maklumkan, adalah satu perkara yang mengecewakan kami dan menjadi satu perkara yang tidak boleh kami terima. Di akhir penghujung perbincangan, pihak DBKL telah membentangkan satu slide ataupun satu keputusan di peringkat dasar yang mana ada 3 lokasi Bazar Ramadan. Yang pertamanya lokasi Bazar Ramadan Seksyen 1 Wangsa Maju. Yang kedua, lokasi Bazar Ramadan UTC Sentul. Dan yang ketiga adalah lokasi Bazar Ramadan Jalan Terawi di Bangsa. Keputusan yang dibuat iaitu pihak DBKL untuk menguruskan ketiga-tiga lokasi ini dan tidak diberikan kepada persatuan. Dan kami di peringkat persatuan rasa agak marah kerana keputusan yang dibuat itu tidak berbincang dengan pihak kami sebelum ini. Dan ini rentetan juga apa yang berlaku di Brickfield, Bazar di Pabali, yang mana kami telah dimaklumkan dan secara tidak langsung telah difitnah dan ditomah oleh beberapa pihak dan juga influencer yang tak perlu saya sebut nama, yang mengatakan pihak persatuan dan penganjur-penganjur Bazar Ramadan, yang mana kami adalah 5 NGO induk yang menguruskan Bazar Ramadan sahabat tahun sebelum ini, dituduh sebagai kartel dan menindas peniaga dan penjaja kecil. Rentetan itu pihak Yang Berhormat Menteri Dr. Zaliha Mustafa telah mengarahkan dan telah membuat satu kenyataan yang tidak membenarkan pihak ketiga. Maksud pihak ketiga ini adalah menuju dan ditujukan kepada persatuan-persatuan dan penganjur-penganjur Bazar Ramadan. Dan apabila keputusan itu dibuat yang mengatakan tidak membenarkan pihak ketiga, yang mana pihak penganjur seperti kita yang hadir pada hari ini dibenarkan untuk menguruskan Bazar Ramadan. Dan atas hasrat dan juga kemahuan Yang Berhormat Menteri, kami rasa begitu terharu. Ini betul koma lah. Terharu dan terasa begitu terpanggil untuk memenuhi hasrat Yang Berhormat Menteri. Kenapa saya berkata sebegitu dengan ayat sindiran saya? Kerana saya ingin melenyapkan fitnah dan tomahan yang selama ini tidak adil pada kami dan seluruh persatuan-persatuan dan penganjur-penganjur yang menguruskan Bazar Ramadan selama ini, dituduh
tanpa mempunyai ruang untuk membela diri. Bukan saja tidak dapat membela diri, tapi tidak diberi ruang untuk berbincang untuk keputusan dasar yang begitu besar untuk peniaga dan juga penjaja kecil, terutamanya bagi orang-orang Melayu Islam yang berniaga pada Bazar Ramadan pada akan datang. Fungsi kami dalam menguruskan Bazar Ramadan sebenarnya adalah rakan strategik kepada Dewan Barang Group. Kami tidak pernah tidak untuk mengakur ataupun mengakui apa juga keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pihak DBKL. Selama ini kami mengikut dan memenuhi segala keperluan dan kemahuan yang dipohon oleh DBKL, dan ada sering perbincangan walaupun keadaannya begitu tidak memihak pada kami, tetapi kami terima. Sebagai contoh, dulu tapak Bazar Ramadan Jalan Tar adalah diuruskan oleh Persatuan, tetapi pihak DBKL telah ambil tapak itu untuk dijadikan hak milik DBKL. Kemudian tapak Bazar Ramadan Taman Tasik Permaisuri juga diwujudkan oleh Persatuan, dan apabila telah maju diambil alih pula oleh DBKL. Dan dalam mesyuarat yang lepas, 3 lokasi yang telah saya sebutkan tadi di Wangsa Maju Seksyen 1, UTC Sentul dan juga di Jalan Telawi adalah pilot project yang dikatakan oleh DBKL untuk mengambil alih. So ini adalah satu jalan untuk menghapuskan peranan dan juga menidakkan fungsi Persatuan, penjaja dan peniaga kecil dalam wilayah tersebut. Kami berlima ataupun 5 persatuan ini telah diberi mandat dan telah diputuskan dalam jawatankuasa majlis yang mengangkat segala isu dan permasalahan peniaga dan peniaga kecil ke peringkat atasan, sehingga keputusan-keputusan yang melibatkan dasar dibincang bersama. Tapi kali ini keputusan yang dibuat oleh YB Menteri adalah satu keputusan yang tidak pernah berbincang dan membuat keputusan dengan mendengar sebelah pihak. Ini yang sebenarnya saya laksanakan dan panggil sidang media untuk rakan-rakan. Dan hari ini sedia maklum dan juga dimaklumkan kepada kami, portal DBKL ataupun website DBKL telah mengeluarkan iklan untuk penjaja-penjaja di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, termasuk di negeri-negeri lain, Selangor, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka, yang akan berniaga di Bazar Ramadan Kuala Lumpur, terutama di Jalan Tar dan juga di sekitar kawasan Kuala Lumpur, telah dikeluarkan. Dan saya nak maklumkan, dan hari ini dengan rasa bertanggungjawab, kami, saya, Datuk Seri Rosli, Abang Mislan, Datuk ataupun Abang Mat Selamat dan rakan-rakan lain telah bersetuju sebulat suara untuk menyerahkan seluruh 65 lokasi Bazar Ramadan yang diuruskan oleh pihak Persatuan sebelum ini kepada Dewan Bandar Raya. Ini yang kita nak. Dan bermula pada hari ini, saya nak minta kepada semua persatuan dan penjaja, persatuan dan penganjur untuk tidak mempunyai satu pun hubungan dengan penjaja berkenaan tentang Bazar Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya sekiranya ada panggilan, mesej yang minta supaya menguruskan Bazar Ramadan di lokasi masing-masing, kita minta semua penjaja ini berurusan terus dengan pihak Jabatan Penjaja dan Pembangunan Perniagaan. Itu keputusan kami. Dan saya juga nak bagi tahu, dan ini bukan urutan, sekiranya DBKL mampu untuk melaksanakan sekurang-kurangnya status quo seperti mana fungsi dan juga peranan persatuan menguruskan Bazar Ramadan, dan pada segi pendaftaran, modus operandi, keselamatan, kebajikan, segala-galanya tentang berkaitan penjaja di Bazar Ramadan mesti mempunyai tahap yang standard dengan kami sebagai persatuan. Kami tak nak dengar isu tentang penjaja asing, kami tak nak dengar tentang tapak rebo, kami tak nak dengar isu tentang tindihan tapak, kami tak nak dengar
lagi isu yang berkaitan yang melibatkan tentang Bazar Ramadan. Kerana sebelum ini semua tapak-tapak ini diuruskan secara baik oleh persatuan. Malah kalau nak katakan persatuan-persatuan ini menjual tapak, saya ingin nafikan, kerana yang jual tapak bukan adalah penganjur ataupun persatuan. Yang jual tapak adalah penjaja itu sendiri yang dapat tapak daripada penganjur dan subletkan kepada penjaja yang lain. Jangan bohonglah, kami tahu sangat. Sehingga pada hari ini isu jual petak di Jalan Tak sampai sekarang tak selesai. Kerana setiap tahun orang yang sama juga berniaga di tapak yang sama. Boleh lihat mana fungsi DBKL. Dan kami juga inginkan full force daripada DBKL. Sekiranya tapak Bazar Ramadan ini dibuat, mesti ada pegawai dan mesti ada penguatkuasa bermula jam 2 petang sehingga jam 9 malam untuk menguruskan semua 65 lokasi Bazar Ramadan yang ada di dalam Kuala Lumpur. Kerana kita inginkan jaminan dan kita nak tengok macam mana pihak PBT Dewan Bandar Kuala Lumpur memenuhi hasrat Yang Berhormat Menteri dan juga hasrat Yang Berhormat ataupun Yang Berbahagia Datuk Bandar Abdul Slim. Keputusan yang kami buat ini sebenarnya betul satu keputusan yang agak berat dan agak berani, tetapi demi maruah dan demi menjaga integriti persatuan-persatuan. Kerana saya beranggapan segala tomahan dan fitnah yang dibuat kepada pihak persatuan, terutamanya penganjur-penganjur ini, perlu kita pertahankan. Kerana tomahan dan fitnah yang dibuat kepada kami ini adalah tidak benar. Dan yang paling sedih dan malangnya, Yang Berhormat Menteri membuat keputusan tanpa merujuk dan berbincang dengan kami. Perkara apa yang perlu kami tambah baik dan perlu kita selesaikan supaya isu dan juga masalah penjaja dan peniaga kecil tentang Bazar Ramadan ini tidak menjadi lebih buruk.